Kupasan permulaan Mukadimah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Puan Nurhati, yang diraikan para pendengar Radio Aikim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun berada di bulan yang sangat mulia ini, iaitu Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan barakah ini. Walau apa jua pun keadaan yang kita sedang hadapi, pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang, tetapi pastikan didik hati kita supaya gembira di bulan Ramadan ini. Kerana walaupun kita belum merasa gembira dengan sesungguh-sungguhnya, tetapi cuba kita mendidik hati. Apabila tiba bulan Ramadan dan menjalani ibadah puasa, kita jalani ibadah itu dengan penuh keceriaan, dengan kegembiraan. Kerana itulah tanda orang beriman. Apabila datang bulan Ramadan, mereka rasa gembira. Mengapa orang beriman gembira pada bulan Ramadan, Yati? Kerana pada bulan inilah kita dijanjikan keampunan, rahmat daripada Allah. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dirantai, pahala digandakan, ya, dan semuanya kelebihan-kelebihan. Cuma kalau kita lihat dengan penuh teliti, apakah penyebab kegembiraan-kegembiraan itu yang saya sebutkan tadi? Semuanya bersifat ghaib. Semuanya bersifat tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keampunan daripada Allah, syurga, neraka, pahala, pintu pada syurga dibuka seluas-luasnya yang katakan tadi, semuanya hanya boleh dilihat dengan pandangan mata hati, ya. Sebab itu ada orang yang tak gembira dengan kedatangan Ramadan kerana tidak nampak soal-soalan yang ghaibiat tadi, ya. Apalah dikatakan gembira? Kerana kita terpaksa berlapar, dahaga, lesu, ya, letih, ya. Pada hari ini mungkin panas, ya, dan sebagainya. Bagaimana kita nak rasa gembira, ya? Kita hanya boleh merasai kegembiraan itu apabila kita boleh melihat sesuatu yang tersirat, iaitu yang bersifat ghaib. Inilah sifat orang beriman. Justru puasa memang diseru untuk orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi seruan itu kepada orang yang beriman. Orang beriman nampak perkara-perkara yang ghaib tadi, pahala, dosa, syurga, neraka, kemudian keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan celik mata hati, ya. Jadi inilah yang ada kaitannya dengan tajuk kita pada petang ini, ya, iaitu bagaimana kita nak jauhkan diri kita daripada rabun hati, supaya kita boleh nampak perkara-perkara yang dijanjikan untuk orang yang beriman, supaya kita gembira dengan suatu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, dan kita rasa takut dengan suatu ancaman yang datang daripada Allah. Gembira, suka ataupun duka cita, sedih ini senang saja, tak perlu buat apa-apa. Tetapi oleh kerana dia soal hati, hati bukan boleh dipaksa, hati bukan boleh dilakon-lakonkan. Ada, tak ada, ya. Jadi inilah petunjuk bahawa apabila hati kita merasa gembira dengan keampunan Allah, duka cita dengan ancaman daripada Allah, itulah hati yang beriman. Dan syarat untuk hati beriman tu mesti celik mata hati, ya. Jadi saudara dari sidang pendengar yang dihormati sekalian, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan ataupun nyatakan di dalam surah Al-Hajj, ya, ayat yang ke-6 itu, kerana sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Rupa-rupanya kita ni orang kata ada third eye lagi, ya. Bukan dua mata saja, tetapi ada mata yang ketiga, itu mata hati, mata yang ada di dalam dada kita. Baik, kita lihat orang yang mula-mula celik dululah, orang yang tak rabun jauh dan tak rabun dekat hatinya, ya. Orang yang celik mata hati, dia orang yang celik mata hati ni dapat melihat yang jauh dan juga dapat melihat yang dekat. Akhirat dapat dilihat dan dunia dapat dilihat dengan tepat dan sejelas-jelasnya. Ini yang kita hendak ni, ya. Orang yang celik mata hati dapat melihat yang jauh, iaitu nampak melihat akhirat. Bagaimana, Yati, ya? Mereka dapat melihat bahawa kesudahan yang abadi dan destinasi terakhir dalam kehidupan ini ialah hari akhirat. Mereka nampak bahawa bahagia yang hakiki dan abadi itu ialah hari
kebahagiaan di hari akhirat. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal, dan akhirat itu lebih utama. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Rukmunya akhirat itu dan akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Jadi mereka melihat bahawa walaupun mereka berada di syurga, tetapi pandangan mereka boleh menerobos jauh sana. Ya. Mereka melihat syurga itu sebagai tempat rehat. Ya. Ini yang kita katakan mereka tidak rabun jauh. Ya, menampak sesuatu yang jauh. Akhirat itu jauh, tetapi kekal abadi. Ya. Mereka juga dapat melihat yang dekat. Bukan dapat melihat yang jauh saja, tapi mereka dapat melihat yang dekat. Artinya dunia ni dapat dilihat setepat-tepatnya mengikut apa yang Allah kendaki. Dunia ini adalah alat untuk mencapai matlamat. Alat untuk mencapai matlamat akhirat tadi. Dunia ini adalah jalan, manakala akhirat itu adalah tujuannya. Ya? Sebab itu dunia ini adalah ladang, kata Imam Syafi'i. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Artinya orang yang tidak rabun dekat ini, ya, mereka nampak yang dekat, nampak bahawa dunia ini sebenarnya adalah untuk tanam-tanaman bagi mencapai suatu yang lebih manis, buah yang banyak, yang ranum di hari akhirat. Mereka juga seperti mana yang Dr. Yusuf Qaradawi katakan, saya sering ulang-ulangkan ungkapan ini, mencintai syurga tidak bermakna meminggirkan dunia. Jadi mereka nampak syurga tadi yang jauh tetapi, dan mereka lihat dunia yang dekat, mereka tidak meminggirkan dunia yang dekat kerana memburu syurga yang jauh itu. Bahkan mereka adalah orang yang paling aktif, paling produktif, paling dinamik kerana mereka bersungguh-sungguh mengimarahkan dunia ini. Kerana apa? Kerana dunia ini adalah tanam-tanaman untuk hari akhirat. Jadi kalau kita lihat orang yang celik mata hati ni, ya, yang tak rabun jauh dan tak mendekat ni, orang umpama yang orang berkebun lah. Kalau orang berkebun macam mana, Yati? Mereka ni sentiasa sibuk menajak, mencangkul, kemudian menyemai anak benih, kemudian menanam, meracun, kemudian menjaga daripada serangga dan sebagainya. Mereka sentiasa sibuk dengan kebun mereka di dunia ni, kerana mereka nak menuai hasil di hari akhirat. Jadi orang yang celik mata hati ni, Yati, mereka mendapat melihat hubungan kesalingan ataupun hubungan yang akrab antara dunia dan akhirat. Macam mana? Mereka berpegang kepada prinsip pertama, hidup di dunia ni penting kerana adanya hari akhirat. Hidup di dunia ini penting kerana adanya hari akhirat. Sebab itu mereka adalah orang yang aktif di dunia. Kerana dengan mereka aktif dan memanfaatkan dunia ini sebagai jembatan, barulah mereka boleh menyeberang ke akhirat dengan baiknya, dengan selamatnya. Jadi mereka tidak akan meminggirkan dunia. Itu satu, ya. Hidup di dunia penting kerana adanya hari akhirat. Itu prinsip hidup orang yang celik mata hati. Yang kedua, prinsip hidup orang yang celik mata hati ialah keyakinan kepada hari akhirat, ya, sangat penting ketika kita hidup di dunia. Keyakinan kepada hari akhirat, memandang yang jauh itu sangat penting ketika kita hidup di tempat yang dekat ini. Kerana apa? Kita boleh melakukan kebaikan, Yati, kita boleh melakukan kebaikan walaupun sekiranya tidak dapat penghargaan, ucapan terima kasih atau ucapan penghargaan daripada manusia. Kerana apa? Manusia mungkin tak hargai, tak nampak dan sebagainya, ya. Mungkin isteri buat baik tapi suami tak nampak, pekerja buat baik tapi bos tak nampak. Tetapi apakah mereka berhenti daripada membuat kebaikan? Tidak. Kerana mereka nampak hari akhirat tadi, ya. Kerana setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita ikhlas kerana Allah. Itu penting, ya. Yang kedua, mereka boleh tinggalkan kejahatan walaupun sekiranya mereka boleh melepasi daripada undang-undang di dunia, ya. Katalah misal kata panjkat rosak ini, mereka akan datang tepat juga, ya. Walaupun apa peraturan ini yang dikatakan untuk menangkap rasuah ke perasuah, orang yang makan rasuah ke menipu dan sebagainya, mereka boleh tipu undang-undang, tetapi mereka tak akan melakukan juga kejahatan dan dosa ini. Kerana apa? Mereka yakin bahawa di hari akhirat, keyakinan yang jauh tadi akan dibalas. Walaupun di dunia ni tak dibalas, tak dihukum, tak diberi yang kata denda ataupun siksaan, tetapi di akhirat pasti mereka kena.
Jadi inilah motivasi untuk kita buat baik, dan inilah motivasi untuk kita meninggalkan kejahatan, iaitu orang yang celik mata hati. Sikit ya sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar. Sebab itu kesimpulan bagi orang yang celik mata hati ialah memburu syurga tidak bermakna meminggirkan dunia. Baik, cuba kita tengok orang yang rabun jauh pula, rabun jauh. Ini rabun jauh ni orang yang tidak nampak akhirat. Dia tak nampak hari akhirat. Mereka nampak dunia yang dekat saja. Jadi seolah-olah akhirat itu tidak ada, ataupun akhirat ni suatu yang kecil dan terpinggir, tak penting lah. Tak ada sense of the end dalam hati mereka. Seolah-olahnya dalam tindakan mereka mati terus jadi tanah, tak ada apa-apa lagi, tak ada kira bicara selepas itu. Mereka cuma jelas dengan dunia dan mereka memburu dunia. Bukan kerana akhirat seperti mana orang celik mata hati tadi. Mereka memburu dunia hanya semata-mata untuk dunia. Tadi orang yang celik mata hati tadi, mereka memburu dunia kerana untuk manfaat hari akhirat. Tetapi ini memburu dunia semata-mata kerana dunia. Jadi nampaknya mereka berani macam mana dalam memburu dunia tu, mereka berani buat dosa. Mereka berani membuat kejahatan asalkan dapat keuntungan. Sebab itu mereka boleh melakukan rasuah, boleh minum arak, boleh buat industri arak, buat dadah, bunuh dadah aurat, riba, menindas, menzalim, menipu. Kerana apa? Kerana mereka yang penting untung di dunia. Pahala dosa mereka seolah-olah tak nampak. Itu kata rabun jauh tadi, tak nampak langsung. Syurga neraka tak nampak langsung. Yang mereka nampak hanya yang dekat ni saja. Ini masalah orang yang rabun jauh ni. Jadi kemudian mereka tidak gairah untuk melakukan kebaikan. Macam bulan puasa yang kita sekarang kita nampak, ada orang yang puasa bukan kerana pahala, bukan kerana iman kepada Allah, bukan kerana syurga neraka, tapi kerana nak sihat, nak slim badan, ataupun kerana adat, atau kerana nak menunjukkan bahawa mereka juga berpuasa seperti mana orang yang lain berpuasa, bukan atas dasar keimanan. Kalau solat pun mereka tak nak solat, ataupun culas dengan solat kerana tidak ada nilai komersial atau tidak ada nilai keduniaan. Kerana apa? Mereka tidak gairah untuk melakukan kebaikan kerana tidak nampak janji syurga, tidak nampak janji yang dikatakan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya mereka sibuk memburu dunia, Yati, sehingga akhirnya mereka diburu oleh dunia. Kita tengok dunia ni, orang kata hamba yang baik tetapi tuan yang jahat. Kalau kita menjadikan dunia ni alat, bukan matlamat, bagus. Tetapi kalau kita jadikan dunia ini matlamat, kita akan diperhambakan oleh dunia. Apa akhirnya? Apa yang berlaku? Mereka sibuk tapi tak pernah reda dengan kesibukan. Sibuk pagi petang, sibuk yang tak pernah reda, letih yang tidak pernah berakhir. Sibuk yang tidak pernah reda, letih yang tidak pernah berakhir. Mereka hakikatnya diburu oleh apa yang mereka buru. Jadi dunia ini kalau kita lihat, mereka susah memberi dalam hidup ni. Fikirnya hanya untuk dapat keuntungan saja. Jadi sebab itu dia kata membujur lalu melintang sapu je. Tak ada apa-apa fikir halal haram, tak ada. Jadi kesimpulannya, orang yang rabun jauh ni orang yang memburu dunia dengan melupakan syurga. Memburu dunia dengan melupakan syurga. Akhirnya sedikit orang yang rabun dekat. Orang yang rabun dekat pun ada. Tadi rabun jauh, ini rabun dekat. Orang yang rabun dekat ni dia nampak akhirat saja. Dunia ni tak nampak langsung. Mereka abaikan dunia. Akibatnya mereka jadi orang jumud, beku dan kaku di dunia ini. Mereka anggap dunia ni sebagai bangkai, pemburunya adalah anjing, dan dunia ni tak berguna. Mereka hanya nak syurga je, nak akhirat je. Mereka terlupa pesan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallah. Kita kena cari apa kurniaan Allah di hari akhirat, ad-darul akhirah, tetapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Itu mereka lupa. Mereka terlupa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengatakan, menegaskan bahawa jika esok berlaku kiamat sedangkan di tanganmu ada benih, hendaklah kita tanam. Artinya, kenapa? Bukan mengharapkan benih itu tumbuh, tak sempat lagi dah besok kiamat. Tetapi dengan menanam benih itu adalah satu perbuatan yang baik, satu perbuatan yang berpahala, dan itulah bekal kita untuk menghadapi kiamat. Artinya apa? Kita tidak boleh menjadi orang yang jumud ataupun orang yang dungu, iaitu orang yang rabun dekat ni, Yati. Kerana apa? Mana mungkin kita mengait buah tanpa menyediakan galah. Itu satu. Mana mungkin kita mengait buah tanpa menyediakan galah. Mana mungkin kita menyeberang tanpa membina jembatan. Jembatan itu dunia, galah itu dunia. Mana mungkin kita memancing ikan
tanpa menggunakan umpan. Kita nak mancing, nak memancing yang lebih ikan, tetapi kita guna cacing ya untuk dapat ikan itu. Jadi umpan itu ialah dunia kita yang kita jadikan jembatan tadi, kita jadikan, dan akhirat itulah ikan yang lebih baik, yang lebih kekal yang kita nak jalankan. Jadi umat Islam, kalau dia rabun, yang dikata rabun dekat ni Yati, dia akan terhina dua. Terhina di dunia dan terhina di hari akhirat. Kerana apa yang kita nak beri kalau kita tidak memiliki? Ya, jadi tidak akan ada negara Islam yang kuat. Kerana negara Islam yang kuat ialah negara Islam yang menyediakan senjata yang menggerunkan musuh mereka. Jadi tak ada senjata, orang tak gerun. Ya, ini. Kalau tidak ada jutawan-jutawan Islam, mana mungkin kita boleh membantu fakir miskin di kalangan orang Islam. Jadi akhirnya kita tidak akan boleh memberi kerana kita tidak memiliki. Jadi sebagai kesimpulannya, orang yang rabun dekat tadi, orang yang memburu syurga dengan melupakan dunia. Sekali lagi ya, orang yang rabun dekat tadi ialah orang yang memburu syurga dengan melupakan dunia. Akhirnya dunia pun tak dapat, syurga pun tak dapat. Na'udzubillah. Inilah sebagai satu mukadimah. Mudah-mudahan ada perbincangan, ada pencerahan daripada para pendengar semua. InsyaAllah. Dan kata orang ya, Ustaz ya, kalau rabun mata tu, rabun dekat ke rabun jauh, boleh buat listrik macam Ustaz ya. Kalau rabun hati macam mana caranya? Tapi kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita ke pemanggil di talian waktu ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda untuk Mumin Profesional. Sejernih titisan air yang mengalirkan impian anda, keinginan anda, kemahuan anda, dan kejayaan anda. Jernih lagi hasrat kami merealisasikannya untuk anda, tidak kira di mana anda berada. RHB Islamic Bank, kini tiba masanya urusan perbankan anda dipermudahkan. IKIM FM pilihan pertama anda kembali waktu ini untuk Mimin Profesional, dan seperti yang janjikan sebentar saat tadi, kita akan ambil pemanggil untuk sama-sama kita raikan rakan pendengar kita waktu ini talian di 0362051500. Facebook dan SMS juga kami buka untuk anda sama-sama bertanyakan soalan di sana. Kita ke pemanggil pertama waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Zaini. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum yang dihormati lagi saya muliakan Ustaz Farul. Waalaikumsalam Tuan Haji. Saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim. Terima kasih kepada Ustaz dan juga semua petugas-petugas Radio IKIM. Semoga Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik keberkatan kepada semua orang, insyaAllah. Ni sebenarnya Ustaz, saya telefon hari ni nak ucapkan jutaan terima kasih atas tips yang Ustaz bagi tentang, saya pernah bertanya dulu tentang solat. Ustaz kata kalau nak solat khusyuk, betulkan tumakninah dan jangan gobok kapah. Dan alhamdulillah solat saya semakin hari semakin sedap lah Ustaz. Terima kasih. Saya nak bagi tahu. Yang keduanya saya nak ucapkan terima kasihlah Ustaz punya jawapan yang cukup cantik tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang serangan bunuh diri ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan yang akhirnya saya nak berkongsi tentang puasa bulan Ramadan Al-Mubarak yang diperlekehkan oleh orang-orang orientalis. Saya pernah berhadapan dengan satu orang yang mengaku dia daripada England yang datang bercuti ke ibu kota kita. Dia mengatakan kenapa kita orang Islam ni sibuk berpuasa, sedangkan zaman 1400 tahun yang dulu dia mengikut kata-kata hatinya kurang barang-barang makan, sebab itu Islam menyuruh kita berpuasa. Sekarang ini makanan di mana-mana, KFC, McDonald, semua ada makanan. Kenapa kamu berpuasa, dia kata. Jawapan saya, mungkin saya boleh berkongsi dengan Ustaz. Silakan. Saya katakan apabila kita tidak berpuasa, kita menjadi hamba kepada perut. Perut kita kata makan pukul 9 pagi untuk sarapan, makan pukul 12 tengah hari untuk waktu makan tengah hari, dan seterusnya. Makan pukul 4 petang untuk minum teh petang. Tetapi apabila kita mengerjakan puasa, kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita sebenarnya menjadi tuan kepada perut kita. Betul. Kita tetapkan perut kita makan pada 7.30, sahur pada pukul 5 pagi. Dan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kita menjadi tuan kepada diri kita. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan dengan Ustaz Farul yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ambil memanggil seterusnya Ustaz ya. Waktu ini kita berkongsi dengan rakan pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Muhammad Fadil, Johor Bahru. Silakan Cik Muhammad Fadil, dengan Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cik Fadil. Saya ada satu soalan lah. Ya. Yang pertama, macam dulu kita celik kan. Macam saya dulu celik. Jadi bila kita tak nampak ni kan, tak nampak betul-betul kan. Ya. Jadi macam orang kata bila dah tak nampak ni, dah tak ada masa depan, dah gelap, apa semua macam-macam lah orang cakap kan. Ya. Macam mana kita nak menyangkal dakwah yang dakwah yang orang cakap banyak itu. Sedangkan bila kita lihat dekat negara Arab, ramai orang yang tak nampak jadi ulama. Diorang lagi kuat daripada orang yang tak nampak kan, daripada orang yang nampak kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak berkongsi dekat Ustaz. Macam kaca Amil yang mengutip zakat dekat shopping komplek tu kan. Ada bertanya, dia ni duduk dekat sini tak boleh kawal mata kan, nampak tu nampak ni kan. Jadi bila saya cakap awak ni untung, awak tak nampak kan, tak ada dosa mata apa semua, saya cakap macam saya jawab macam ni, itu baru untung di dunia, belum keuntungan di akhirat. Minta penjelasan daripada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada satu lagi memanggil waktu ini. Kita kongsikan dengan rakan pendengar yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Muhammad dari Putrajaya. Silakan Cik Muhammad bercakap dengan Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan saja. Ya, silakan. Bagaimana kita nak menyedarkan kembali orang yang rabun jauh yang seperti Ustaz ceritakan tadi? Ya. Sebab kadang-kadang kalau kita berikan segala dalil hadis, dalil-dalil Al-Quran pun mereka susah untuk menerima. Jadi macam mana untuk kita memberi kesedaran kepada mereka? Ya, terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Salam. Ya, macam mana Ustaz? Terima kasih kepada tiga pemanggil kita. Yang tadi yang pertama Cik Zaini, yang kedua Cik Fadil, yang ketiga Cik apa tadi? Saya tak ingat. Cik Muhammad. Cik Muhammad. Pertama saya ingin respon kepada apa yang telah dikatakan oleh Cik Zaini tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana Cik Zaini antara orang yang setia juga memanggil untuk slot Mukmin Profesional ini. Baik. Bagi orang yang buta hati, itu yang kata, itulah dia punya alasannya. Kenapa kita perlu berpuasa lagi? Kalau dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat, zaman-zaman dulu tu, sikit makanan, sekarang orang banyak makanan. Sebenarnya itu tak jawab iman pun, tak apa. Berdasarkan iman pun, berdasarkan fakta pun, orang ni sebenarnya buta juga. Sebab dia terlupa di Sudan sana, di Afrika sana, di tempat-tempat yang lain, sebenarnya sedang kebuluran. Mereka tak ada apa pun, nak buka pun tak ada, nak sahur pun tak ada. Pernah tanyakan apakah puasa kami sah, kerana kami tak ada apa yang nak disahurkan dan tak ada apa yang kami nak dibukakan. Jadi orang ni memanglah orang yang buta, bukan rabun jauh dan rabun dekat, tetapi buta hati, terus buta, tak nampak. Tetapi kita lihat bahawa kalau dikatakan kepada kita mengapa kita berpuasa, ini soalannya, ada jawapan mengatakan kita berpuasa untuk merasakan kelaparan orang-orang yang fakir dan miskin. Bukan saja kita merasakan simpati, iaitu memahami kelaparan mereka, tetapi empati. Bukan simpati, empati. Empati ni merasai kelaparan mereka dengan kita sendiri berlapar di bulan puasa. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita berpuasa. Ini sebenarnya satu jawapan yang saya tak kata salah, tetapi tidak tepat. Kalaulah kita diwajibkan berpuasa hanya untuk merasakan kelaparan orang fakir dan miskin, mengapa orang fakir dan miskin juga diwajibkan berpuasa? Sedangkan mereka dah memang sering mengalami kelaparan. Sepatutnya puasa hanya diwajibkan kepada orang yang kaya, yang sering kekenyangan. Tetapi orang yang sering kelaparan tak payahlah, sebab mereka memang dah selalu lapar dah. Tetapi berbeza Yati, para pendengar, saya ingin mengingatkan diri saya, berbeza antara kita merasai lapar kerana tidak ada makanan dengan kita merasai kelaparan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keimanan, berbeza. Ini yang dikatakan soal-soal ghaibiyat tadi, soal keimanan kepada Allah. Makanan ada di depan mata, pun kita tak makan. Kerana apa? Kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Jadi bila kita menempuh yang dikatakan niat menahan tidak makan, tidak minum ini, barulah kita boleh mendidik hawa nafsu kita. Sebab itu saum ataupun puasa itu siam, artinya menahan. Apa yang kita menahan, apa yang kita tahan ialah hawa nafsu kita. Nafsu tidak boleh dihapus, tetapi nafsu hanya boleh diurus. Bagaimana kita nak uruskan hawa nafsu, bagaimana kita nak jinakkan hawa nafsu di bulan Ramadan, ialah dengan kita kita stop, kita berhentikan, kita tahan tadi, saum, kita siam, kita tahan
daripada kekuatan hawa nafsu. Kekuatan hawa nafsu daripada apa? Makan, minum, pandangan-pandangan yang menggairahkan, pendengaran-pendengaran yang membawa kepada maksiat, tahan pada siangnya. Pada malam macam mana? Nafsu tadi tak cukup hanya dengan siam, tetapi qiyam. Qiyam itu diletihkan dengan ibadah-ibadah. Mari kita laksanakan tadarus, mari kita laksanakan solat tarawih, mari kita laksanakan banyak amalan-amalan sunat. Jadi siangnya nafsu telah disekat kekuatannya, malamnya dibeban pula dengan berat. Saya teringat apa yang dikatakan oleh hukama bahawa beribadahlah kamu sehingga kamu letih untuk melakukan maksiat. Dan ibadah-ibadah letih dah kita nak untuk melakukan maksiat. Dan pada siang harinya kita tahan diri kita daripada melakukan dosa. Kenapa? Dosa di siang hari akan menyebabkan sukar untuk kita beribadah pada malam hari. Sebab tu dia kalangan ahli sufi terkenal antara tertahannya kami daripada qiyamul lail kerana dosa kami di siang hari. Ini kata-kata ahli sufi. Jadi pada bulan puasa ini bulan latihan. Jadi orang-orang yang kafir tadi, orang yang buta hati, dia tak nampak soal hawa nafsu ni. Dia tak nampak soal keimanan dan sebagainya. Jadi jawapannya hanya logik semata-mata. Makanan dulu tak ada, wajarlah berpuasa. Hari ni makanan dah banyak. Dia sepatutnya tidak berpuasa dan sebagainya. Dan betul kata Cik Zaini tadi, supaya kita bebas daripada menjadi hamba perut untuk menjadi hamba kepada Allah. Dan Profesor Dr. Hamka dia menulis tentang puasa ni, kata puasa adalah satu cara untuk kita membebaskan diri kita daripada kebiasaan-kebiasaan supaya kita menjadi luar biasa. Kebiasaannya pukul 7 sarapan pagi, 10 minum, kan, pukul 12 makan tengah hari. Itu kebiasaan-kebiasaan. Tetapi apabila kita berpuasa, kita bebas daripada kebiasaan-kebiasaan supaya kita menjadi insan yang luar biasa. Sebab kita tak terikat lagi dengan jadual-jadual waktu keduniaan, tetapi kita benar-benar terikat dengan jadual daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni sahur, macam ni buka, macam ni malam ni pergi. Jadi itu yang penting. Jadi ini penting untuk kita betul-betul, sebab tu dikata imanan wa ihtisaban, dengan keimanan kita berpuasa dan pengharapan. Keimanan, keyakinan kepada Allah, pengharapan kepada keampunan Allah. Sebab tu kita selalu minta doa pada bulan puasa ni, wahai Tuhan yang mencintai keampunan, kan, yang pengampun dan mencintai keampunan, ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Tuhan, kami nak redha-Mu, kami nak syurga-Mu, jauhkan kami daripada kemurkaan-Mu, kepada neraka-Mu. Ini soal-soal ucapan-ucapan cinta daripada orang beriman, pada bulan puasa seperti ini. Jadi sepatutnya kita tahu dah. Jadi orang buta hati memang tak nampak. Itu baik. Yang kedua, Cik Fadil tadi tentang buta mata dengan buta hati. Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia tak sama. Kadang Allah ambil mata kita, tetapi Allah bagi mata hati. Kadang-kadang Allah bagi mata, tetapi Allah tak bagi selik mata hati. Sebenarnya antara buta mata dengan buta hati, buta mata kurang bahaya daripada buta hati. Buta hati kita tak nampak jalan di dunia. Tapi buta mata kita tak nampak jalan di dunia, kan? Tetapi buta hati kita tak nampak jalan menuju akhirat. Sedangkan kita Yati adalah warga akhirat. Kita bukan warga dunia. Asal kita daripada syurga, Datuk kita datang daripada syurga dan kita nak kembali ke syurga. Di dunia ini hanya persinggahan, Jadi kita dalam kembara, GPS kita ialah Al-Quran, Al-Quran itu bukan saja dibaca dengan mata biasa ni, tetapi dibaca dengan mata hati. Sebab itu saya minta maaf lah. Kadang-kadang ini soal kemahuan, Dulu saya ada rabun dekat dan rabun jauh. Rabun dekat ni tak nampak. Bila kita nak baca Al-Quran, kita rasa tak nampak, Sebab kita perlukan satu penglihatan yang baik, Ada orang ambil spek, yang dikatakan spek rabun dekat tadi, ataupun berubah-ubah, kita buat lasik, Tetapi bukan cerah mata hati, mata yang zahir ini yang menyebabkan kita boleh membaca Al-Quran. Sebab saya sekarang pun kena mujahadah untuk membaca Al-Quran walaupun dah cerah. Kenapa? Rupanya ini soal mata hati. Sebab itu pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada penyakit mata, tetapi cara tabib kata dia nak baik itu, dia jangan berwuduk. Jangan berwuduk. Jadi dengan jangan berwuduk tu, mata dia boleh terhindar daripada itu, diubat dan sebagainya, dia boleh solat. Dia kata biarlah terus mata buta asalkan saya boleh berwuduk dan terus solat. Jadi begitu juga kalau kita lihat para hafiz, para hafiz orang buta hebat sungguh.
kita yang celik mata ni pun nak hafal satu surah pun orang kata merangkak-rangkak ternyata mereka kadang-kadang subhanallah orang hafiz ni hafal 30 juz. Kita juz oren je lah. Itu sajalah. Jadi kita kena betul-betul melihat bahawa apabila Cik Fadil tadi diuji dengan tak dapat melihat dengan mata, mudah-mudahan kita doakan, para pendengar doakan supaya kita celik mata hati. Kerana buta mata itu dikira sangat kecil dibandingkan dengan buta hati. Dan orang yang buta mata, mereka bukan sahaja digerakkan dengan keimanan boleh membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya mereka sudah terselamat daripada apa? Daripada melihat perkara-perkara yang mungkar, tersimak daripada dosa-dosa mata. Ya, kita ni pada bulan puasa ni sukar sekali ialah jaga mata lah. Dan saya teringat kata Saidina Umar, barang siapa yang menjaga mata, dia akan diberi kemantapan jiwa. Rupanya mata kasar kita dengan mata hati ni ada kaitan. Jadi kalau kita jaga mata kita, insya-Allah mata hati kita akan bercahaya. Sebab itu kalau bagi mereka yang dah buta, pandangan mereka terus, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi cerah mata hati. Jadi bagi mereka yang mengutip zakat, ini satu jihad sebenarnya. Saya orang kata salute lah, hormat kepada mereka yang duduk di supermarket ataupun di pusat membeli belah kerana nak kutip zakat supaya memudahkan. Orang nampak je ada rasa guilty conscious, oh belum lagi bayar zakat. Ini soal jihad sebenarnya, pengutip zakat ni, amil zakat ni. Kenapa Yati? Kerana mereka di samping mereka melaksanakan tugas mengutip zakat ini, mereka juga berperang dengan hawa nafsu untuk menjaga pandangan. Saya teringat hadis yang tentang bagaimana mengingati Allah di pasar. Kalau kita dapat mengingati Allah di masjid, baik. Tetapi ketika kita mengingati Allah di pasar, ketika ramai orang melupakan Allah, maka di situ lebih baik lagi. Inilah cabarannya. Sebab itu, kalau kita fikir kita nak duduk di masjid saja untuk jaga mata kita saja, kerana ini ada tujuan lah. Bukan saja-saja kita pergi amil ni, kita pergi pendakwah-pendakwah kadang pergi dan sebagainya. Kita teringat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan Islam di hadapan Kaabah di peringkat Makkiyah, ketika cuba lihat orang-orang bogil sedang bertawaf cara jahiliah mereka, pakaian-pakaian meledak aurat kan. Kalaulah mereka hanya duduk di rumah Arkam Ibnu Arkam saja, Islam tidak akan tersebar. Mereka keluar berhadapan dengan pelbagai kemungkaran, pelbagai kemaksiatan, tetapi mereka menjaga hati dan menjaga mata kita. Ini satu jihad yang lebih besar, insya-Allah. Mudah-mudahan para amil yang mengutip zakat di pusat membeli belah merasakan ini satu jihad. Jangan mereka merasakan kita dah terlibat dengan dosa dan sebagainya. Mereka sedang melaksanakan jihad, insya-Allah. Itu. Kemudian bagaimana nak menghadapi orang yang rabun jauh ni, kata Encik Muhammad yang akhir sekali ialah kita bagi ilmu, kita kena seru agama ini dengan bil hikmah. Bil hikmah ni bagi orang-orang yang senang, yang tak degil. Kita bagi saja dengan dakwah-dakwah, bagi input mereka. Tetapi bagi orang yang degil ini, misalnya kata, kita kena berhujah. Apa hujah-hujah mereka? Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa hujah mereka? Hujah mereka kerana akhirat itu baik. Cuba kita fikir satu saja, cuba saya buat contoh mudah saja supaya nak lihat bahawa nikmat dunia ni akan bosan dan juga tak setara mana. Contoh, katalah kita di bulan puasa ni suka sangat nasi mandi. Minta maaf saya cakap benda makan ni, tengah-tengah ni nasi mandi. Okey, oleh kerana kita minat nasi mandi, kita pun ini bukan bulan puasa ni, di luar bulan puasa, kita bertamulah di rumah seorang kawan kita tahu kita memang minat nasi mandi, nasi mandi iaitu nasi Arab ni. Pagi dia jamu, sarapan pagi. Pukul 10 nasi mandi lagi. Kemudian nanti makan tengah hari, pagi nasi mandi lagi. Nanti minum petang, nasi mandi lagi. Kemudian makan malam, nasi mandi lagi. Besok sarapan pagi nak bagi kita kata tak nak. Itu yang dikatakan nikmat dunia itu jemu. Tak ada yang dikatakan selama-lamanya nikmat begitu. Kemudian dia ada akibat. Bila makan-makan perut kembung, kemudian kita nak pergi buang air, tak ada apa-apa. Tapi nikmat di akhirat, kalau kita makan kenyang. Kemudian bukan setakat kenyang itu, tapi tak rasa tu boleh makan lagi. Berkali-kali kita boleh makan dan sedap tu digandakan, sedap lagi. Kalau nasi mandi sarapan pagi ni sedap, kemudian pukul 10 pun lagi sedap. Lepas tu lagi sedap. Kemudian tak ada akibat dan tak ada buang air.
Jangan cari tandas di dalam syurga, tak ada. Macam mana cara perkumuhan di sana? Ialah dengan berpeluh. Peluh tu pun bau wangi lebih daripada kasturi. Itu yang dikatakan nikmat akhirat itu bagi orang yang tak rabun jauh tadi dia nampak bahawa jadi inilah yang kita nak hujah pada mereka Begitu juga nikmat seks, nikmat apa, semua ada akibat dan semua ada jemu dan semua ada bosan. Tapi nikmat di akhirat tak ada jemu, tak ada bosan, digandakan berkali-kali. Inilah satu mungkin hujah untuk kepada orang yang rabun jauh ini. Itu dah dia. Dan waktu ini juga kita nak raikan rakan pendengar kita di Facebook waktu ini daripada Azizi Hashim tanya apa pandangan Ustaz tentang yang beribadat seperti akan mati esok hari dan berusaha seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi tu. Ya. Ini mungkin kalau kita pisahkan antara beribadah dengan kerja. Dia kata, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok, bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. 1000 tahun lagi. Ini akan timbul konflik, dilema. Kalau kita memahami kerja dan ibadah itu satu yang berbeza. Ini ibadah. Yang mana kita kena beribadah supaya seolah-olah mati esok. Kita kena cepat. Yang ini bekerja hidup 1000 tahun lagi. Jadi kedudukannya macam kiri dan kanan dan terpisah. Ada konflik di situ. Sebenarnya tidak. Kerja itu boleh jadikan ibadah. Jadi benda yang satu juga. Kita bekerja, itulah kerja yang kita akan buat supaya jadi bekalan seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Tetapi kita tepati syaratnya. Syarat kerja itu jadi ibadah dengan yang pertama ikhlas kerana Allah, yang kedua itibak dengan sunnah, dan juga yang kita katakan 6 syarat ibadah tu. Kita kerja, itulah juga ibadah yang kita akan siapkan untuk mati esok hari, sekiranya begitu. Jadi contohnya sekarang Yati sekarang Yati sedang menjalankan kerja sebagai pengacara moderator, penyampai di IKIM. Okey, ini adalah kerja. Dengan kerja ini Yati dapat ganjaran yang Yati akan siapkan untuk menghadapi kehidupan. Tetapi Yati jadikan jaga niat, kemudian jaga dengan syarat-syaratnya sebagainya. Kerja ini jadi ibadah. Sekiranya dalam pengacaraan ini, misal kata kita mati, kan? Tetapi itu juga dikira bukan bekerja, mati ketika bekerja. Mati ketika bekerja dan beribadah juga. Sebab kerja itu jadi satu ibadah. Ingat, nampak satu perkara yang sama sebenarnya, tidak boleh dipisahkan. Sebab itu dalam Islam kita tidak ada perpisahan antara dunia dan akhirat. Tidak kata 50% dunia, 50% akhirat. Tidak. Itu dunia, itulah akhirat. Contohnya kita makan waktu berbuka nanti. Itu dunia. Kita makan tu, nasi tu dunia. Tapi itu kita berbuka dengan percepatkan berbuka, kata hadis Rasulullah, umatku sentiasa dalam kebaikan selagi dia mempercepatkan berbuka. Berbuka itu berpahala. Ada doa bukanya dan sebagainya. Ya, itulah dunia dan itulah akhirat. Artinya kita dapat tenaga daripada berbuka, itu untuk dunia kita. Pada masa yang sama kita dapat pahala dari berbuka, itu akhirat kita. Jadi berbuka itu satu benda yang sama, bukan satu yang berbeza. Jadi kita kena faham begitu. Dalam Islam ni indah sekali. Kita kena faham konsep itu. Ya, insyaAllah. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan pendengar kita di SMS. Kita nak sama-sama bersama dengan Cik Sulaiman Muhammad. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, beliau ini suka sangat buruk sangka dengan orang. Macam mana nak buang tabiat tersebut, Ustaz? Okey. Nak buang tabiat buruk sangka ini bukan masalah Cik Sulaiman saja. Saya juga dan kita semua buruk sangka. Dan pada bulan puasa ni kita nak menahan. Nak menahan apa? Menahan nafsu kita. Dan buruk sangka ni datang daripada nafsu kita. Nafsu yang membawa kepada sifat mazmumah. Jadi sebenarnya buruk sangka kita tu, kita selalu nak hilangkan itu. Kita rasakan begini, kalau kita buruk sangka dengan orang, bukan orang tu yang buruk, tetapi sebenarnya kita melihat keburukan kita sebenarnya. Itu saja. Kita rasakan begitu. Semakin buruk sangka kita pada orang, semakin buruk kita sebenarnya. Itu kita nak rasakan diri kita begitu. Jadi seorang mukmin itu cermin kepada mukmin yang lain. Jadi artinya kalau kita nampak keburukan pada orang mukmin, sebenarnya keburukan itu bukan kita. Yang kita melihat cermin yang kita sebenarnya. Kita yang buruk. Itu satu. Yang kedua,
kalau kita menyedari aib kita yang banyak, ya, kita tidak sempat melihat aib orang lain, ya, itu saja, ya. Dan kalau kita sibuk melakukan kebaikan, kita tidak sempat melakukan kejahatan, ya. Jadi orang yang boleh sempat sangka buruk lagi, sempat lagi buat kejahatan ni, sebenarnya dia tak cukup banyak buat baik lagi. Kalau kita buat baik dengan banyak, dengan sendirinya kita tak sempat melakukan kejahatan. Satu. Yang kedua, kalau kita tahu kita ni lebih banyak keburukan kita tak sempat lagi untuk melihat keburukan orang lain. Jadi penting sekali yang ketiga, what you see is what you get. Itu ungkapannya, apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Jadi kalau kita sentiasa melihat yang buruk-buruk, insya-Allah kita akan selalu dapat yang buruk-buruk juga. Jadi cuba sangka baik. Bila kita sangka baik, kita melihat yang baik, kita akan dapat kebaikan, insya-Allah. Itu saja caranya lah. Dan akhirnya kalau boleh ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan untuk sebagai khalifahnya, maka sebagai hamba Allah kita kena jadi baik, dan sebagai khalifah kita kena memberi kebaikan. Tidak ada ruang untuk kita buruk sangka. Kalau terburuk sangka, cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Jangan tunggu lepas sembahyang. Masa tu buruk sangka, masa itulah kita bertaubat. Astaghfirullah, kita katakan begitu. Ya, sebab bila kita menuding jari satu pada orang, empat lagi pada pada diri kita sendiri. Dan mungkin disebabkan keterbatasan waktu juga, mungkin kita nak berikan sedikit kesimpulan berkenaan topik kita Rabun Hati ni, Ustaz. Okey, mudah-mudahan penangan daripada saya tadi, ya, ada sikit sebanyak dapat memberi pencerahan kepada diri kita sama. Orang yang celik mata hati ialah orang yang nampak dunia sebagai alat, tetapi alat itu diusahakan dan diletak di tangannya. Orang yang celik mata hati juga nampak akhirat. Akhirat itu jadi matlamatnya dan dia diletakkan di hatinya. Dengan semangat dan keyakinan itu, dengan keyakinan dunia sebagai alat, akhirat itu sebagai matlamat, dunia di tangan, akhirat itu di hati, mereka mengamalkan 3M dalam hidup mereka, iaitu mereka mencari hidup dunia dengan gigih, dengan halal dan bersungguh-sungguh. Mereka memiliki tetapi tidak mencintainya. Mereka letakkan di tangan dan akhirnya mereka memberi untuk mendapat syurga di akhirat. Jadi orang yang celik mata hati, orang yang mencari, orang yang memiliki, dan juga orang yang memberi. Kerana mereka nampak dunia sebagai alat dan akhirat sebagai matlamat, dunia sebagai jalan, akhirat itu sebagai tujuan. Mudah-mudahan kita celik mata hati, nampak yang jauh dan juga nampak yang dekat. Sekian. Assalamualaikum.